Assalamualaikum. Hari ini saya akan buat satu video refleksi bagi kursus penjajahan ekosistem alam sekitar. So, dalam kursus ni mempunyai pelbagai jenis modul seperti tenaga hijau, modul tanah, air, sungai, geologi dan sebagainya. So, dalam banyak modul ini yang paling saya minat adalah modul pengurusan sisa. Kenapa saya minat adalah ia mengajarkan kita bagaimanakah untuk mengurus sisa buangan yang tak terpakai dan apakah kesannya kepada alam sekitar. Contoh kesannya adalah pencemaran air, tanah, udara. Pencemaran air ialah kepada ikan, kepada hidupan laut, kepada kalau udara kepada burung, tanah kepada pokok, kepada haiwan yang seperti harimau, burung, monyet dan sebagainya yang berada di hutan. Melalui modul ini juga yang mengajarkan kita tentang 3R, iaitu reuse, reduce, recycle. 3R ini adalah untuk bagaimanakah kita menggunakan bahan sisa buangan itu untuk digunakan semula. Seperti tin boleh digunakan sebagai tempat letak pen, pensel, vas bunga, tempat lilin dan sebagainya. Dia juga pengurusan ini juga memberi kebaikan seperti meningkatkan kualiti hidup masyarakat, membantu dalam melindungi alam sekitar, mengurangkan kesan gas rumah hijau. So, dalam masa sama ia memberi kelebihan pengatur am dan juga memberi kesedaran kita untuk menyayangi alam sekitar. So, saya juga merasakan kursus ini sangat bagus kepada pelajar lain yang akan sertai yang akan datang, kerana ia dapat mengajar kita lebih pengetahuan tentang asas ekosistem kita, tentang alam sekitar dan sebagainya. Tapi bagi saya ia juga lebih menarik jika menawarkan lebih banyak aktiviti supaya mereka lebih seronok dan tidak bosan. Sekian, terima kasih. Sepanjang kursus ini dijalankan, modul yang paling saya minati adalah modul teknologi hijau yang disyarah oleh Profesor Dr. Lee Kai Eng. So, personally, saya memang minat teknologi dan saya juga minat inovasi. Sebab tu saya minat modul ni. Also, walaupun modul ni dijalankan secara atas talian, tapi banyak input yang saya dapat daripada modul ni. Antaranya adalah saya dapat belajar tentang pelbagai jenis teknologi hijau yang dipakai untuk melestarikan alam sekitar. Dan saya juga belajar tentang how to build a building that good for sustainability. Contoh yang terbaik adalah bangunan Suruhanjaya Tenaga yang ada kat Putrajaya. Sebenarnya sebelum modul ni diadakan, saya tak tahu tentang kewujudan bangunan ni. So, bangunan ni dia ada pelbagai teknologi hijau. Sebab tu dia bagus untuk sustainability. Antaranya adalah PV panel that can convert cahaya matahari kepada tenaga elektrik. Sebab tu saya minat modul ni, sebab saya boleh belajar tentang banyak lagi teknologi yang inovatif dan good for sustainability, also good for environment. Antara cadangan saya untuk kursus ni adalah dengan memperbanyak lagi aktiviti-aktiviti luar ataupun outdoor activities. Contohnya macam explore hutan, bersihkan sungai ataupun tanam-menanam. Aktiviti-aktiviti macam ni sangat menarik, and also bukan saja kita dapat dekat lagi dengan alam, tapi kita dapat hilangkan stres, and also student boleh dapat real time experience lah bila dapat lakukan aktiviti-aktiviti macam ni. Dan saya juga mencadangkan untuk kursus ni terus diadakan ataupun dilanjutkan, dan saya mengalu-alukan pelajar-pelajar yang belum sertai kursus ni untuk sertai kursus ni pada masa akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syahmi, pelajar daripada kursus penjelajahan ekosistem dan alam sekitar. Saya akan memberikan sedikit refleksi tentang kursus ini, dan modul yang saya pilih adalah modul tenaga. Modul tenaga ini telah mengajar saya yang tenaga ini berperanan penting dan memberikan impak yang besar dalam sosial manusia dan kelestarian alam sekitar. Dalam sosial manusia, tenaga ini yang baiknya dia membantu memajukan sebuah komuniti atau negara itu, kerana tenaga ini membantu manusia menjalankan aktiviti harian mereka dengan lebih produktif.
Tetapi yang buruknya adalah disebabkan perebutan tenaga oleh negara-negara besar, ia telah mencetuskan konflik dunia, iaitu peperangan. Misalnya yang sering berlaku di bahagian Timur Tengah, kerana kita tahu yang bahagian Timur Tengah ini membekalkan sangat banyak tenaga daripada sumber fosil. Baik, seterusnya dari segi kelestarian alam sekitar, tenaga yang kita gunakan secara besar-besaran sekarang adalah tenaga yang tidak boleh diperbaharui. Tenaga jenis ini memberikan kesan yang buruk kepada alam sekitar kerana menyebabkan pelbagai jenis pencemaran, misalnya pencemaran air dan udara yang membahayakan kehidupan di bumi, juga membahayakan kehidupan manusia sendiri. Jadi untuk menangani perkara-perkara buruk yang disebabkan oleh tenaga ini, peperangan dan pencemaran, saintis dunia telah mengemukakan penggunaan tenaga yang boleh diperbaharui. Tetapi pada hari ini, tenaga yang boleh diperbaharui ini tidak lagi cukup berkembang untuk menggantikan tenaga yang tidak boleh diperbaharui. Jadi modul tenaga ini telah memberikan saya kesedaran dan semangat untuk bersama-sama dengan generasi masa hadapan yang lain untuk mengembanggiatkan atau memajukan tenaga jenis boleh diperbaharui ini untuk bumi kita. Bismillah. Baiklah, modul yang menjadi pilihan saya adalah modul air, sungai dan manusia. Pada pendapat saya, modul ini telah memberi satu pendedahan penting kepada pelajar dalam mengetahui kepentingan air secara lebih mendalam. Hal ini kerana air merupakan keperluan penting bagi setiap manusia dalam menjalani kehidupan seharian, sama ada aktiviti riadah, membasuh kereta ataupun meminum air. Dari sini, pelajar akan mampu menilai dan menghayati betapa berharganya air tersebut kepada diri kita. Bukan itu sahaja, mengenali jenis-jenis sungai yang juga merupakan sumber air bagi setiap manusia adalah satu perkara yang baik demi memahami sungai kepada kita dengan lebih meluas. Dan umumnya, perlulah kita ketengahkan bahawa kita mestilah menjaga alam sekitar, kerana dari sini kita sudah mampu menjaga kualiti sungai dan air yang lebih baik demi menjaga ekosistem di muka bumi ini. Bukan itu saja, kita juga ingin mengelakkan bencana alam dan juga daripada memperoleh hasil sumber air yang membahayakan kesihatan. Itu saja daripada saya. Terima kasih. Kursus Ikrawan ni sangat berkait rapat dengan pengajian sarjana budaya sains sekitaran yang saya ambil, di mana modul-modul dalam kursus Ikrawan ni dapat dianggap sebagai kelas tambahan yang memperkukuhkan asas pengajian saya dalam subjek wajib yang berdaftar, di mana setiap modul dalam kursus Ikrawan memberikan pendedahan awal yang sangat bernilai dan memfokuskan kepada isu-isu alam sekitar yang relevan dan penting. Sebagai contoh, modul undang-undang modul undang-undang alam sekitar menjadi titik tumpuan yang sangat bermakna bagi saya, di mana modul ini tidak hanya memberi saya pemahaman yang mendalam mengenai asas undang-undang yang mengatur alam sekitar, tetapi juga membantu saya mempersiapkan diri untuk subjek pengenalan undang-undang alam sekitar dalam pengajian saya. Pendedahan awal ini sangat membantu saya dalam memahami prinsip-prinsip asas undang-undang yang berkaitan dengan alam sekitar, di mana termasuk tanggungjawab dan peraturan yang perlu dipatuhi dalam pemeliharaan alam sekitar. Melalui modul ini, saya dapat melihat betapa pentingnya aspek undang-undang alam dalam mengawal aktiviti manusia yang berkaitan dengan alam sekitar, di mana kelestarian sumber semula jadi untuk generasi akan datang. Selain itu, pemahaman yang saya perolehi dari modul ini juga memperkukuhkan kesedaran saya akan pentingnya mematuhi undang-undang alam sekitar dalam kehidupan seharian, dan dalam setiap tindakan yang saya ambil untuk menjaga alam sekitar. Oleh itu, saya sangat bersyukur atas kesempatan yang diberikan untuk mengikuti modul undang-undang alam sekitar dalam kursus Ikrawan ini. Ini adalah langkah penting dalam perjalanan pembelajaran saya yang tidak hanya memperluas pengetahuan saya tentang alam sekitar, tetapi juga membantu saya menjadi lebih bertanggungjawab terhadap pemeliharaan dan perlindungan alam sekitar.